Hai selamat hari raya kami semua ucapkan, menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan. Pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Sebelum kita bermula, nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka. Macam saya, ada banyak makanan kat depan saya tu, saya tak boleh makan sebab kena ikut SOP tau. Pastikan cuci tangan dengan betul-betul, kena cuci tangan dengan baik, dengan air dan sabun. Pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain tu tidak kurang daripada 1 meter. Kalau boleh 2 meter tu lagi bagus. Dan seperti yang anda nampak tadi pada permulaan program tadi, kita ada 2 orang cikgu bersama kita pada hari ini daripada 2 sekolah yang berbeza. Salah satu daripada mereka adalah Nur Hayati Nuruddin daripada SK Sentul 1 Kuala Lumpur dan juga Zulfadli Zainal Abidin daripada SK Segambut Makmur Kuala Lumpur. Hai cikgu. Hai Syah. Selamat pagi. Selamat pagi. Sempat lagi tak saya nak ucapkan Selamat Hari Raya, boleh kan? Boleh. Boleh je kan? Masih dalam suasana hari raya. Ya kan? Okey cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata cikgu pun amalkan SOP. Okey. Cikgu boleh pakailah gel pembasmi kuman ataupun cecair pembasmi kuman. Okey. Dan seperti yang anda nampak di rumah tu, jarak di antara saya dengan cikgu dan cikgu di antara cikgu memang lebih daripada 1 meter kan cikgu. SOP tu sentiasa kena dipatuhi. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu lagi sekali kepada penonton kita yang ada di rumah. Baiklah, terima kasih Sean. Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu bernama Cikgu Zulfadli bin Zainal Abidin, berasal dari Kuala Lumpur dan kini mengajar di SK Segambut Makmur Kuala Lumpur. Okey, terima kasih cikgu. Dan cikgu Yati pula. Okey, hai selamat pagi. Hai murid-murid. Okey, nama cikgu Nur Hayati binti Nuruddin. Cikgu mengajar di SK Sentul 1 Kuala Lumpur. Okey, terima kasih cikgu. Kita dah berkenalan. Apa kata kita berkenalan pula dengan mermaid kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Itulah dia, selamat pagi. Wow, semua berpakaian macam ada perayaan pula ya. Indahnya betul. budaya. Kan? Okey, baiklah. Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Kisha. Selamat pagi Cikgu Hayati, selamat pagi Cikgu Zul dan Abang Sean. Nama saya Nur Yasatina binti Hafiz. Saya belajar di SK Sentul 1 Kuala Lumpur. Dalam perkenalan, saya mulakan. Okey Kisha. Okey, terima kasih Kisha. Lupa pula nak bagi tahu yang kita ada sebenarnya mermaid kita daripada 3 sekolah yang berbeza Ya, ya. betul. Sekitar Kuala Lumpur. Daripada tadi tu Kisha daripada SK Sentul 1 dan masih daripada SK Sentul 1 kita ada Iman. Iman. Selamat pagi semua, saya bernama Muhammad Faris bin Muhammad Nazaruddin. Di SK Sentul 1 Kuala Lumpur saya belajar. Salam perkenalan, saya hulurkan. Terima kasih Iman. Baiklah, yang seterusnya adalah Intan. Intan Syakila. Selamat pagi semua. Intan Syakila binti Rusdi. Saya nama diberi di Sekolah Kebangsaan Segambut Makmur Kuala Lumpur saya belajar. Salam perkenalan, saya hulurkan. Okey, terima kasih. Seterusnya pula kita ada Aiman. Okey, selamat pagi semua. Hamba bernama Aiman bin Abdul Razak. Hamba belajar di SK Segambut Makmur Kuala Lumpur. Salam perkenalan, hamba hulurkan. Okey, terima kasih terima kasih, Aiman. Aiman. Dan seterusnya Taranija Saravanan. வணக்கம் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஷான் அண்ணன், என் பெயர் தாரணிகா சரவணன். Salam sejahtera semua. Nama saya Taranija Saravanan dari Sekolah Jenis Kebangsaan Taman St. Joseph Kuala Lumpur. Salam perkenalan.
Okey, terima kasih Rumben Nandri. Dan seterusnya kita juga ada Jaishree Kumar. Assalamualaikum, Sean Ananakum, Yen Payat Jaishree Kumar. Salam sejahtera Cikgu Zul, Cikgu Yati dan Abang Sean. Nama saya Jay di SJKT St. Joseph Kuala Lumpur. Saya belajar. Salam perkenalan, saya hulurkan. Wow, Salam perkenalan. terima kasih. Dan saya perasan Cikgu, cara mereka berkenalan tu lain sikit. Tapi sebelum tu saya nak tanya Cikgu, apa sebenarnya yang kita akan terokai ni Cikgu? Saya nampak ada banyak makanan. Kan? Saya dah, air liur dah terkeluar dah Cikgu. Nasib baik pakai pelitup muka kan tidak nampak dah Cikgu. Ya. Ya. Baiklah Sean, hari ini kita akan belajar mengenai topik indahnya budaya kita dan hari ini kita akan fokuskan kepada makanan tradisi masyarakat di Malaysia. Okey. Kan kita ada berapa kaum kat Malaysia ni? Kita kita ada macam yang dominannya yang besar. Kaum-kaum yang paling besar tu kita ada India, Melayu dan Cina dan juga memang kita ada bangsa lain juga. Ya, Cikgu. inilah aneka makanan yang kami bawakan hari ini untuk murid-murid di talian dan juga di rumah meneroka. Selain itu Sean, kita ada sesuatu yang istimewa hari ini untuk diteroka selain kita meneroka makanan ni. Okey, yang kita nak teroka itu sesuatu yang pelik. Tetapi betul. Macam biasa kita sebut pelik tapi benar, yang ni pelik tapi betul. Terpelik tetapi betul. Okey. Kalau nak tahu tu kita kena tunggulah Cikgu. Tunggulah. Okeylah. Sekiranya anda nak tahu apa yang pelik tapi betul, pastikan anda sambung tonton Teroka sebab sekarang ni kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Menurut kepercayaan masyarakat Cina, yisang merupakan makanan tradisional yang dilihat sebagai simbol kepada kemewahan, kekayaan, kebahagiaan dan kemakmuran. Wah, banyaknya makanan. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan hari ini kita ada dua orang cikgu, iaitu Cikgu Yati dan juga Cikgu Zul. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan penerokan kita Cikgu. Baiklah, terima kasih Sean. Ya. Hari ini saya akan menerangkan mengenai indahnya budaya kita dan saya akan menerangkan mengenai konsep ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Sebelum tadi kan Sean, saya ada bertanya pada Sean dan ada saya maklumkan kepada murid-murid semua yang kita nak belajar sesuatu yang pelik. Pelik tapi betul. Apa yang pelik tetapi betul tu, tadi Sean perasan tak? Sean dengan Cikgu Zul perasan tak masa murid-murid kita yang comel ni perkenalkan diri mereka? Ada beberapa caranya agak berbeza kan. Jadi ayat-ayat yang mereka gunakan tu agak berbeza, agak pelik. Tetapi betul. Itulah yang kita nak teroka hari ini, iaitu ayat susunan songsang atau dikenali sebagai ayat terbalik. Ayat terbalik. So maknanya bila kita nak sebut ayat terbalik, kita kena terbalik juga ke? Bukan? Tak adalah kan. Okey, yang tu kita akan teroka sekejap lagi lah. Okey Cikgu, silakan. Sebelum kita meneroka ayat susunan songsang, kita mesti kenal dulu ayat susunan biasa. Jadi saya rasa mungkin Cikgu Zul lebih arif tentang tu, dia akan terangkan. Okey, baik. Betul. Terima kasih Cikgu Yati. Okey, jadi dalam bahasa Melayu, kita terdapat dua jenis susunan ayat dalam bahasa Melayu, iaitu ayat susunan biasa dan juga ayat susunan songsang. Jadi inilah yang kita akan belajar pada hari ini. Sebelum kita pergi ke ayat susunan songsang, kita akan perhatikan dahulu apa itu ayat susunan biasa, Sean. Yalah. Sebelum berlari kita kena berjalan dulu. Betul. Sebelum berjalan kita kena panaskan badan. Itu dia. Badan dulu. Jadi kita lihat di sini, ayat susunan biasa ialah ayat yang mempunyai subjek dan predikat. Okey, di mana subjek itu terletak di bahagian hadapan ayat dan predikat di belakang bahagian ayat. Okey, jadi contohnya di sini yang telah kami pilih,
Puan Aminah sedang menganyam sarung ketupat di dapur. Di mana Puan Aminah ialah subjek bagi ayat, manakala predikat bagi ayat ialah sedang menganyam sarung ketupat di dapur. Ini ialah ayat susunan biasa yang kebiasaannya dipelajari oleh murid-murid di sekolah. Cikgu. Ya. Jadi, mari kita lihat apa itu ayat susunan songsang pula. Ayat yang kita nak belajarlah pada hari ini. Okey. Yang pelik tapi betul. Pelik tapi betul. Inilah yang pelik tetapi betul. Jadi, ayat susunan songsang ialah ayat yang predikatnya dipindahkan ke hadapan subjek melalui proses pendepanan predikat. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, susunannya sudah terbalik di mana predikat kini berada di hadapan dan subjeknya berada di belakang ayat. Betul. Jadi contoh ayat yang sama juga, cuma kita mengubah kedudukan predikat dan subjek. Sedang menganyam sarung ketupat di dapur Puan Aminah. Jadi murid-murid nampak tak perbezaannya? Semua nampak tak perbezaan antara ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang? Okey, bagus. Okey. Faham Okey. Boleh saya teruskan? Sean? Boleh, cikgu, silakan. Cikgu Yati? Ya. Okey. Jadi sekarang yang ini kepakaran Cikgu Yati, tapi saya terangkan sedikit proses pendepanan predikat. Apa yang kita nak belajar hari ini ialah di mana kedudukan predikatnya berada di hadapan ayat. Jadi seluruh kita akan lihat pendepanan predikat iaitu seluruh predikat berada di hadapan. Iaitu seluruh bahagian predikat dibawa ke hadapan subjek. Seperti ayat yang tadi kita dengar, sedang menganyam sarung ketupat di dapur Puan Aminah, dan kita ada satu lagi proses pendepanan predikat di mana kita memindahkan hanya sebahagian predikat ke hadapan ayat. Dan proses ini dinamakan proses pendepanan secara berasingan. Tetapi apakah sebahagian predikat yang dibawa ke hadapan itu? Kita terdapat 3 jenis frasa, iaitu pendepanan frasa kerja, pendepanan frasa adjektif dan pendepanan frasa sendi nama. Jadi ketiga-tiga frasa ini kita pindahkan sebahagiannya ke hadapan ayat. Jadi mungkin yang ini Cikgu Yati yang akan terangkan sebentar lagi. Baiklah cikgu, silakan. Okey, baik. Sean, seperti yang Cikgu Zul dah terangkan tadi, iaitu ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Ayat susunan songsang kita bawa seluruh predikat ke hadapan. Di belakangnya baru subjek. Jadi, Cikgu nak terangkan hari ini, kita sama-sama meneroka tentang ayat susunan songsang yang sebahagian sahaja predikat dibawa ke hadapan, iaitu predikat yang terdiri daripada frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Baik, cikgu akan perkenalkan satu teknik yang agak menarik, yang agak lazat, selazat makanan kita di sini. Dan semudah ABC, iaitu teknik ABC. Macam air batu campur, cikgu. Ya, Syuk pernah makan air batu campur kan? Mestilah, cikgu. Ini mesti. Kan panas-panas mesti seronok makan kan. Jadi cikgu nak bawakan anak-anak di talian dan juga anak-anak di rumah berasa seronok untuk belajar teknik menukarkan ayat susunan songsang dengan memindahkan sebahagian predikat semudah A, B, C. Gitu ya. Okey, baik. Di sini, boleh tak Cikgu Zul tolong bantu saya? Di sini kita ada ayat susunan biasa. Jadi sekarang ayat susunan biasa ini kita nak gunakan teknik ABC, atau teknik ABC juga kita kenal sebagai teknik pemenggalan frasa. Sean tahu tak pemenggalan tu apa? Penggal tu apa? Penggal tu bagaikan penggal sekolah kan, Ego? Kita ada macam bahagian, betul ke? Bahagian, betul. Pandai Sean. Jadi kita penggalkan, maksudnya kita potong ayat ini kepada beberapa frasa. Untuk memudahkan, kita menggunakan cara-cara yang keempat ini untuk menukarkan ayat susunan biasa ke dalam bentuk ayat susunan songsang. Macam mana kita nak penggalkan? Macam mana nak penggalkan? Baik, ini ayat susunan biasa. Puan Aminah sedang menganyam sarung ketupat di dapur. Jadi boleh tak murid-murid di talian bantu cikgu untuk kenal pasti yang manakah subjek dan yang manakah predikat bagi ayat ini?
Ya, Aiman. Puan Aminah ialah subjek. Sedang menganyam ketupat di dapur ialah predikat. Okey, baik. bagus. Terima kasih Aiman. Okey, Puan bagus. Aminah ialah subjek dan sedang menganyam sarung ketupat di dapur ialah predikat. Jadi, saya nak minta Cikgu Zul penggalkan ayat ini daripada subjek kepada predikat terlebih dahulu. Oh, okey, kita nak potong dengan tu. Kita nak potong sebab potong penggal terus, tu ya? sinonim dia bagi potong. Ya. Kita potong ayat ni. Okey, boleh tak Cikgu Zul? Ya. Okey, boleh. Boleh tak bagi Abang Sean kita Okey. pegang? Terima Okey, kasih, boleh Ibu. tak Abang Sean labelkan A? Okey, boleh. Kat Saya belakang pegang. tu. Ini saya pegang ke, Ibu? Boleh pegang pun boleh. Okey, macam ni lah. Pegang. Okey, okey, sekarang. Baik, sekarang sedang menganyam sarung ketupat ialah predikat. Okey, dalam predikat ini ada terdapat beberapa frasa. Boleh tak murid bantu cikgu kenal pasti apa frasa yang terdapat dalam predikat ni? Ya, J. Sri. Cikgu, frasa kerja dan frasa sendi nama. Okey, apakah frasa kerjanya J. Sedang menganyam sarung ketupat merupakan frasa kerja, manakala di dapur merupakan frasa sendi nama. Baik, terima kasih. Sangat tepat, J. Okey, sedang menganyam sarung ketupat ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja dan objek, dan di dapur ialah frasa sendi nama, juga dikenali sebagai frasa keterangan untuk frasa kerja. Jadi, kita potong lagi Cikgu Zul. Okey, so maknanya kita pisahkan. Okey, kita pisahkan. Okey, sedang menganyam sarung ketupat satu bahagian dan di dapur satu bahagian. Okey, baik Cikgu Zul pegang yang tu, saya pegang yang ni. Okey, Cikgu pegang C. Okey. Cikgu Zul pegang B dan Abang Sean pegang A. Okey, baik. Sekarang cikgu nak tunjukkan ada teknik ABC ini ada 4 cara. Okey, ada 4 cara, iaitu cara 1 CBA, cara pertama. Cara 2 CAB, cara 3 BCA dan cara 4 BAC. Jadi kita tunjukkan dulu cara yang pertama iaitu cara CBA. Okey, baik. Siapa yang memegang C? Siapa boleh bantu cikgu menggerakkan kami untuk mendapat cara pertama? Untuk CBA. Ada sesiapa? Okey, Boleh tolong? ada. Okey, Aiman. Okey, Aiman. Apa yang perlu kami buat? Cikgu Yati perlu duduk Cikgu Yati perlu duduk di sebelah kiri. Okey, Cikgu Yati pergi. Kita kena bergerak, Abang Sean. Okey, mungkin kita bergerak ke depan. Okey, baik. Okey, baik. Cikgu Yati di sini ke? Okey, Cikgu Yati di sini. Cikgu dekat sana? Okey. Okey. Saya pula dekat mana ya? Ya, Aiman. Kalau Cikgu Zul perlu tukar tempat dengan Abang Sean. Okey, Cikgu Zul berada di tengah-tengah. Okey, Cikgu Zul berada di tengah-tengah dan Abang Sean berada di tepi. Okey, baik. Boleh tak Aiman tolong bacakan ayat yang kita telah bina ini, ayat songsang ni yang telah kita bina? Di dapur sedang menganyam sarung ketupat Puan Aminah. Okey, di dapur. Okey, kita dah tertukar tempat lah Abang Sean. Nampak tak? Ayat kan dari sana bacakan. Okey, cikgu kita tukar tempat. Okey, baik. Kami bertukar tempat. Saya berjalan di belakang meja, Ibu. Kena sentiasa jaga SOP juga, Ibu. Bacakan. Okey, di dapur Puan Aminah sedang menganyam sarung ketupat. Okey, di dapur sedang menganyam sarung ketupat Puan Aminah. Okey, jadi cikgu lekatkan yang ni. Cikgu dah sediakan satu ayat dah ada. Okey, ini CBA. Jadi kita lekatkan di sini untuk CBA. Baik, sekarang masih ayat yang sama. Sekarang murid, ada tak murid yang nak bantu untuk menggerakkan kami untuk kita cipta ayat susunan songsang mengikut cara 2 iaitu CAB. Okey, Jaisri. Okey, Jaisri. Cikgu Zul dan Abang Sean perlu tukar tempat. Okey, baik. Okey, saya ke sini, Ego. Okey. Jadi apa ayatnya, Jaisri?
Di dapur Puan Aminah sedang menganyam sarung ketupat. Okey, baik. Itu ialah cara 2 iaitu cara CAB. Di dapur Puan Aminah sedang menganyam sarung ketupat. Okey, Macam kita betul dah juga dapat kata 2 cikgu, kan. dia ini macam sesuatu bunyi yang macam pelik tapi betul juga. Tapi betul. Okey. Baik, untuk yang ayat ketiga dan ayat keempat, okey, cara ketiga dan cara keempat, cikgu ada ayat yang lain. Oh, okey. Cikgu ada ayat yang baharu. Boleh saya Cikgu tolong Zul, Cik Yati? boleh tak Cikgu Zul tolong saya potong lagi? Saya pun gerak ke belakang lagi. Okey, saya gerak ke belakang Ego. Okey, baik. Okey, ada tak sesiapa murid yang nak bantu cikgu membaca ayat dan kita penggal terus ayat ini? Okey, Kisha, silakan Kisha. Okey, baik. Taranija. Tadi siapa angkat tangan? Taranija. Okey, Taranija. Okey, baik. Baca ayat ini Taranija. Ayam palsu mengambil masa 50 minit untuk dimasak. Okey, jadi yang mana satu subjek, yang mana predikat? Ayam palsu ialah subjek manakala mengambil masa 50 minit untuk dimasak ialah predikat. Betul. Okey, jadi ayam panso merupakan subjek dan mengambil masa 50 minit untuk dimasak merupakan predikat. Okey, jadi so mungkin Abang Syam boleh pegang. Saya pegang Ego. Okey, dan Cikgu Zul potong lagi, penggal lagi ayat ini. Okey, mengambil masa 50 minit untuk dimasak. Kita nak potong apa? Apa kita nak penggalkan? Okey, murid-murid boleh bantu cikgu? Kita nak penggalkan yang mana? Intan, mungkin boleh bantu? Okey, Jayasri angkat tangan. Jayasri atas. Jayasri angkat tangan. Okey, baik Jayasri, kita nak penggal yang mana Jayasri? Frasa kerja dan frasa sendi nama. Okey, apa yang kita nak potong Jayasri? Cikgu, mengambil masa 50 minit itu frasa kerja, manakala untuk frasa sendi nama. Okey, baik. Kita potong lagi Cikgu Zul. Okey, kita potong lagi Cikgu Zul. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu pegang C. Okey, Cikgu Zul pegang B dan Abang Sean pegang A. Jadi untuk cara ketiga, boleh murid-murid bantu cikgu? Okey, cikgu, untuk cara ketiga tu adalah bisa Abang Sean nak cuba? Kita akan buat susunan kan Ego? Tapi sebelum tu Ego, apa kata kita berehat seketika, boleh tak Ego? Okey, kita boleh. berehat seketika, kita akan bagi masa kepada murid kita yang ada dalam talian untuk cuba fikirkan bagaimana kita nak susunkan sama ada ayat tu betul ke tak, walaupun pelik, betul ke tak. Anda fikirkan dahulu, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda, ketika memasak pongal, semua ahli keluarga kaum India akan melaungkan Pongal o Pongal ketika susu mendidih keluar. Laungan ini menandakan limpahan kegembiraan, kemuliaan dan kesejahteraan. Wow, ayam panso ni confirm sedap kan? Mesti sedap kan? Sedap. Okey, kita kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Zul dan Cikgu Yati. Sebelum kita berehat tadi, Cikgu nak tunjukkan contoh untuk lagi satu ayat yang pelik tapi betul. Okey, menggunakan teknik ABC. Sekarang cikgu dah bawa gambar ABC untuk anak-anak di talian dan anak-anak di rumah melihat betapa lazatnya ABC dan juga betapa seronoknya untuk kita belajar teknik ABC mengikut 4 cara ini untuk menyusun, menukar ayat susunan biasa ke dalam ayat susunan songsang. Okey, jadi kita sambung yang tadi ya. Ya, cikgu. Okey, baik. Okey, sekarang kita nak cara yang 3 tadi. Okey, cara 3 ialah BCA.
Okey, kami dah penggal tadi ayat. Okey, siapa yang boleh bantu cikgu? Kemana kami nak bergerak? Kemana kami nak gerak ikut cara tiga. BCA, ya Intan. Cikgu Zul dengan Cikgu Yati kena tukar tempat. Okey, saya dan Cikgu Zul bertukar tempat ya. Okey, baik. Jadi, apa ayat yang kami hasilkan ni Intan? Oh, Intan tak dengar lah. Mungkin Intan mikrofon tak dengar. anda. Okey. Tolong buka ataupun pasang mikrofon. Tak nampak. Oh, tak nampak. Okey, baik. Sebelum ni ayam panso mengambil masa 50 minit untuk dimasak. Sekarang kita gunakan cara tiga iaitu cara BCA. Okey, Intan boleh tolong baca tak kad ayat yang tertera ni? Yang cikgu tunjukkan ni. Cikgu Zul, Cikgu Yati dan Abang Sean tunjuk ni. Mengambil masa 50 minit. Yang C tu apa? Okey, baik. Untuk dimasak. Tak nampak. Okey, mengambil masa 50 minit untuk dimasak ayam panso. Okey, baik. Boleh tolong Cikgu Zul tampalkan kat situ supaya murid-murid di talian dan juga murid-murid di rumah lebih jelas keempat-empat cara yang kita gunakan dalam teknik ABC. Okey, baik. Walaupun dia punya susunan tu lain sikit, bunyinya pelik tapi betul juga kan? Itu yang saya cakap, pelik tetapi betul. Abang Sean. Okey. Baik, kita ada ayat yang terakhir untuk cara yang terakhir iaitu cara 4. BAC. BAC. Boleh kita cuba ayat lain tak Abang Sean? Ayat lain? Ayat lain. Boleh je. Okey. Hanya kita kena penggalkan lagi sekali kan? Kita kena penggalkan lagi sekali. Baik, ini agak panjang sikit ayatnya. Nasi daun pisang sangat istimewa dalam kalangan masyarakat India. Okey, boleh tak murid-murid bantu atau Abang Sean nak cuba? Okey, saya boleh cuba lah Ibu. Okey. Apa kata Abang Sean cuba? Nasi daun pisang sangat istimewa dalam kalangan masyarakat India. Yang mana subjeknya dulu Abang Sean? Okey, saya rasa kalau kita macam ayat biasa kan, nasi daun pisang. Itulah subjeknya Ibu. Pasal makanan ni semua Cikgu, saya memang betul. Jadi sangat istimewa dalam kalangan masyarakat India itu predikat. Jadi kita penggalkan ayat. Okey, subjek dulu. Okey. Yang tinggal tu adalah predikat. Yang tinggal itu adalah predikat. Okey, yang ni mungkin Abang Sean boleh pegang. Okey, dan kita penggalkan lagi Cikgu Zul. Okey, sangat istimewa. Okey, penggalkan. Okey, sangat istimewa dalam kalangan masyarakat. Apa yang kita nak penggalkan? Okey, Kisha. Aiman. Okey, Aiman. Sangat istimewa. Sangat istimewa ialah frasa kerja dalam kalangan masyarakat India, frasa sendi nama. Okey, sangat istimewa tu cikgu betulkan. Sangat istimewa itu frasa adjektif. Okey, frasa adjektif. Sebab menunjukkan sifat kan? Sifat bagi sesuatu. So makanan ni sangat istimewa. Kan? Abang Sean pernah makan nasi daun pisang? Mesti. Sebelum PKP ni saya selalu hampir setiap minggu saya pergi. Okey, baik. Pergi kat kedai makan Ibu. Okey. Baik. Sekarang, Cikgu Yati C kan? Okey, dalam kalangan masyarakat India, C, Cikgu Zul sangat istimewa, Abang Sean A. Jadi, boleh tak murid-murid bantu Cikgu untuk cara yang keempat? Cara apa Cikgu Zul? Cara yang keempat tu? Cara yang keempat ialah cara BAC. Cara BAC. Okey, murid. Okey, Jaysri. Ya, Jaysri. Cikgu Nur dan Abang Sean perlu tukar tempat. Okey, Cikgu. Saya gerakkan sini, Ibu. Cikgu Nur dipanggil saya. Okey. Okey, baik. Sekarang apa ayatnya, Jaysri? Ayat songsang yang kita dapat? Sangat istimewa nasi daun pisang dalam kalangan masyarakat India. Pandai. Kan pelik tak? Pelik tapi betul kan? Juga, kan? Dan lazat sebenarnya. Okey, baik Cikgu Zul, tolong Cikgu tampalkan. Okey, jadi lengkaplah sudah teknik ABC kita dengan keempat-empat cara untuk menukarkan ayat susunan songsang
ke dalam bentuk ayat susunan biasa ke dalam bentuk ayat susunan songsang. Wow, seronok juga kita belajar ayat songsang itu. Berpeluh kita bergerak-gerak ni. Kan? Tak apalah, kita buat senaman sikit lah. Okay. Walaupun di studio. Okey, cikgu, saya ada nampak di belakang kita tu, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tu untuk apa, Ibu? Yang ni untuk kita nak menguji. Aktiviti menguji murid-murid. Ini untuk aktiviti murid. Kita nak menguji tahap pemahaman murid-murid. Dengan mereka dah menukarkan ayat susunan biasa ke dalam ayat susunan songsang tadi. Mereka dah gerakkan ikut teknik ABC keempat-empat cara tu. Dan kita ada nombor. Kita main nombor pula hari ni, Cikgu Zul. Betul. Jom kita ke belakang meja pula. Jom. Okey, saya pula ke sanalah. Okey, minta maaf. Okey, sekarang kita ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana kita nak jalankan aktiviti ni? Okey, ini nombor bertuah. Silakan Cikgu Zul. Kita ada 6 orang murid. Jadi cikgu akan panggil seorang demi seorang untuk memilih nombor yang ada di hadapan cikgu. Cikgu mulakan dengan Jaisri. Okey, Jaisri minat nombor berapa, Jaisri? Saya pilih nombor 1, cikgu. Kita terus buka Cikgu Yati. Okey, kita buka terus. Buka terus. Okey, boleh buka terus pun boleh. Okey, Jaisri akan dapat gambar ketupat. Okey. Okey, seterusnya Aiman. Nombor berapa, Aiman? Saya pilih kotak nombor 4, cikgu. Nombor 4, Cikgu Yati. 4. Okey, baik, Cikgu Yati buka. Okey. Wow. Ada lemang. Aiman dapat lemang. Okey, baik. Seterusnya Intan. Kotak nombor berapa, Intan? Saya pilih nombor 3, cikgu. Kotak nombor 3. Okey. Gambar ketiga. Gambar Tose. Okey, Intan. Peminat Tose. Seterusnya Taranija. Kotak nombor berapa? Taranija nak nombor berapa? Saya pilih kotak nombor 6, cikgu. Taranija nombor 6. Okey, Cikgu Yati buka. Okey, terima kasih, cikgu. Okey, gambar Baulu. Gambar Baulu. Okey, seterusnya Iman. Pahlawan nombor kita. berapa? Saya memilih kotak nombor 4, cikgu. Nombor 5, cikgu. Nombor 5. Okey, baik, nombor 5. Wow, ini kegemaran Abang Sean. Okey, baik. Okey. Kisha tak ada pilihan lah nampaknya. Kisha Cikgu dah tak ada rasa kotak pilihan. nombor 2 je yang tinggal. Okey, Kisha nombor 2. Okey. Boleh tak? Kisha setuju? Okey, baik, kita buka, Cikgu Zul. Kuih bulan. Okey, sekarang tadi nombor Abang Sean. Sekarang gambar. Agak-agak apa kita nak buat ni? Kita nak makan sekarang, Ibu. Nak makan. Bukan sabar. Sabar, makan sabar dulu ya. Okey, Cikgu, boleh. Baik, untuk murid-murid di talian dan juga murid-murid di rumah, okey. Kali ini murid-murid semua dah faham cara menukarkan ayat susunan biasa ke dalam bentuk ayat susunan songsang tadi. Sekarang tibalah masa murid-murid di talian dan juga murid-murid di rumah boleh mencuba. Kita mesti membina ayat. Okey, murid-murid di talian perlu membina ayat daripada gambar-gambar yang tertera pada nombor yang murid-murid pilih tadi. Okey, jadi ayat yang perlu dibina ialah ayat susunan songsang. Murid-murid boleh memilih mana-mana satu cara antara yang keempat itu menggunakan teknik ABC untuk membina ayat susunan songsang dengan betul. Okey, Abang Sean, kita nak bagi berapa minit dekat murid ni? Saya rasa murid kita yang ada dalam talian tu semua bijak-bijak. Mereka tak perlukan banyak masa. Mungkin 10 saat. Bukan 10 saat. 10 saat jangan. Bukan, kita bagi 2 minit lah, Ego. Boleh. 2 minit lah. Saya biasanya saya ambil masa 5 minit. Tapi sebab mereka bijak, mereka perlukan 2 minit saja. So macam mana? Macam mana murid? Kita tanya murid-murid. Bersedia tak? Kalau 2 minit boleh tak? Kalau tak boleh tu kita boleh tambahkan masa juga. Nampak semua mereka dah angkat ibu jari tu, Abang Syah. 2 minit bermula dari macam tu ke, Ego? Tak adalah. Boleh. Okeylah. Bermula daripada sekarang. Okey, murid-murid boleh membina ayat songsang sekarang. Okey, cikgu. Sementara mereka menulis, cikgu, sementara mereka membina ayat mereka, sebenarnya saya nak tanya, cikgu, topik kita untuk hari ini sebenarnya ialah indahnya budaya kita. Dan seperti yang kita tahu, di Malaysia kita ada banyak kaum dan bangsa dan memang
Malaysia ni dikenali, budaya kita ni sebenarnya saya tahu budaya kita sangat terkenal untuk makanan kita, Cikgu. Itulah salah satu keutamaan budaya kita tu. Yang sangat utama, betul. Tengok murid-murid di talian pun mereka tu memakai pakaian yang menunjukkan budaya masing-masing. Jadi makanan di atas meja ni pun menunjukkan budaya di Malaysia juga. Dengan budaya lah kita mengenal bangsa. Betul. Jadi yang Cikgu saya nampak, Ibu. Ya, silakan. Cikgu nak cakap apa tadi? Sean, rasa Sean suka makanan yang mana ni, Sean? Cikgu, ini adalah soalan yang paling susah dalam hidup saya, Cikgu, sebab saya suka semua, Cikgu. Soalan perangkap, soalan perangkap. Tapi memang bergantung kepada perisa saya. Mungkin ada satu hari saya suka nak makan ketupat, ke lemang ke, ataupun Cikgu, tapi yang saya perasan, Cikgu, ada satu makanan di sini yang tiada labelnya. Ini apa, Cikgu? Saya angkatkan sikit. Nampaknya Sean memang prihatin ada sesuatu yang luar biasa kat situ, kan? Jadi apa kata kita tanya Sean? Sean kenal tak makanan ni? Apa nama makanan ni? Cikgu, saya tahu rasa dia macam mana, tapi nama tu kadang-kadang saya tunjuk. Macam saya pergi kat kedai, abang saya nak ni, abang boleh? Macam tu. Cuma tunjuk je lah. Saya rasa Cikgu Zul mahir kot. Nama makanan ni? Nama makanan ini ialah serondeng. Serondeng. Jadi biasanya serondeng ini diperbuat daripada ayam ataupun daging, dan yang hari ini kita bawa serondeng ayam. Biasanya serondeng ni kita boleh makan dengan ketupat nasi ada kat situ, dan juga ketupat palas pun boleh. Dia berbeza mengikut dia punya bentuk lah, Ibu. Bentuk bukan. Yang tu kita guna beras, yang tu kita guna beras pula. Sayang. Tengok alamak. Baik, gambar yang jatuh dah bukan makanan. Betul. Tak apa, kita susun dulu, Ibu. Mungkin masa dah bersedia kot. Masa dah cukup. Itulah tanda dia. Kita tak ada loceng, kan? Inilah tanda dia. Okey, baiklah, jom kita tanya murid-murid kita yang ada dalam talian. Adakah mereka dah siap dengan tugasan mereka ataupun dengan pembinaan ayat songsang mereka? Baik, murid-murid dah sedia? Murid-murid dah sedia? Semua angkat ibu jari. Sedia. Okey. Baik, kita nak mulakan dengan siapa, Cikgu Zul? Cikgu, boleh tak saya minta suara murid? Sebab saya tak dengar banyak sangat daripada dia. Boleh. Nyanyi saya nak dengar suara Kisha. Boleh tak, Ibu? Boleh. Okey, Kisha. Abang Sean. Macam Kisha mana-mana sikit. Itulah dia senyuman cantik manis seperti Kisha. Okey, Kisha, silakan Kisha. Okey, Kisha dapat gambar yang mana tadi, Kisha? Saya dapat gambar kuih bulan. Okey, kuih bulan. Okey, gambar yang kedua. Cuba bacakan ayatnya yang Kisha dapat. Sangat terkenal kuih bulan dalam kalangan masyarakat Cina. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, Kisha guna teknik ABC cara yang mana satu? Saya menggunakan teknik yang keempat, iaitu BAC. Okey, boleh Kisha tunjukkan pada kami ayat yang Kisha bina? Wah, besar. Okey, teknik BAC ayatnya sangat terkenal. Boleh Abang Sean baca? Okey, saya bacakan ya. Sangat terkenal kuih bulan dalam kalangan masyarakat Cina. Pandai. Betul. Itulah sebenar cara intonasi kita membaca ayat songsang. Ya ke, Cikgu? Ya, kita menekankan predikat. Okey, boleh Abang Sean panggil lagi tak murid? Okey, tadi kita ada cara BAC kan yang digunakan oleh Kisha. Okay. Mungkin kita boleh buka pula peluang kepada mereka yang mungkin nak jawab juga. Siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba? Saya pilih. Okey, saya nampak Intan angkat tangan dulu, Ibu. Baik. Okey, baik Intan. Saya menggunakan cara yang kedua, iaitu CAB. Cara CAB. Baik, cara CAB. Okey, Intan dapat makanan yang mana? Makanan tosai. Tosai. Baru makan pagi tadi. Okey, silakan. Boleh cikgu dengar ayatnya? Ya. Untuk membeli tosai, Jarjit dan Siva pergi ke restoran Ali Maju. Okey, boleh tunjukkan Intan pada kami? Okey. Kalau ayat susunan biasanya apa, Intan? Jarjit dan Siva pergi ke restoran Ali Maju untuk membeli tosai. Okey, betul. Nampak tak perbezaan dia, Cikgu Zul, kan? Ya. Baiklah, Cikgu, sebelum kita teruskan dengan murid yang seterusnya, saya sebenarnya nak pergi cuci mulut, Cikgu, sebab air liur dah keluar dah sikit. Dah nampak makanan, dah dengar pasal makanan. Saya nak berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM.
Tahukah anda? Ayam panso dikenali sebagai manok panso. Makanan ini merupakan makanan tradisional masyarakat Dayak di Sarawak. Makanan ini mengambil masa 40 minit hingga 50 minit untuk dimasak. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Yati dan Cikgu Zul. Sebelum kita berehat tadi, kita dah minta murid kita yang ada dalam talian untuk tugasan mereka membina ayat songsang. Betul. Kita dah ada dua cara, iaitu cara kedua CAB dan cara keempat BAC. Sebenarnya saya nak tanya, ada tak di antara anda yang menggunakan cara yang pertama iaitu CBA? Ada tak? Siapa yang guna cara CBA? Okey, siapa? Jayasri. Jayasri. Mungkin Jayasri boleh berikan contoh ataupun ayat anda ya. Sila nyatakan kepada kami. Okey. Oh, Jayasri tunjuk. Oh, baik. Okey. Untuk hidangan hari raya, memasak ketupat Puan Suraya. Ayat songsangnya Cikgu Yati. Itu ayat songsangnya. Untuk hidangan hari raya, memasak ketupat Puan Suraya. Jadi ayat susunan biasanya apa, Jayasri? Puan Suraya memasak ketupat untuk hidangan hari raya. Okey, baik. Bagus. Terima kasih, Jayasri. Bagus. Okey, kita tinggal lagi satu cara ya, Abang Sean. Cara tiga iaitu cara BCA. Siapa di antara anda? Siapa dapat cara? Oh, Aiman. Okey. Baik. Oh, Aiman dengan Taranija, Sean. Okey, mungkin kita tanya Aiman dulu kalau sempat kita tanya Taranija ya. Saya dapat gambar lemang. Okey, gambar lemang. Cara ayat susunan songsang, saya buat cara ketiga. Okey. Ayat susunan songsang, membakar lemang di pekarangan balai raya penduduk kampung. Okey, boleh Aiman tunjukkan pada cikgu? Okey, membakar lemang di pekarangan balai raya penduduk kampung. Okey, terima kasih Aiman. Okey, kita boleh lagi seorang ke? Tanah Sira ke? Taranija. Taranija. Okey, Taranija. Maaf, salah sebut nama ya. Minta maaf. Okey, Taranija. Taranija, silakan. Guna teknik cara tiga juga kan? Ya, cikgu. Okey, baik. Tolong bacakan pada cikgu ayat susunan songsang awak. Membuat kuih baulu yang sangat enak untuk kami ibu. Nampak macam pelik kan? Mungkin anda boleh tunjukkan di skrin pembinaan gambarnya. Tunjuk ayatnya, Taranija. Nampak dia siap penggal. Dia siap penggal Abang Sean. Membuat kuih baulu yang sangat enak untuk kami ataupun ibu. Untuk kami ibu. Untuk inilah yang saya cakap. Ibu membuat kuih baulu yang sangat enak untuk kami. Itulah yang ayat susunan biasanya. Terima kasih. Saya rasa dah 5 murid dah baca. Saya pilih lagi satu lah yang tertinggal tu siapa? Okey, Iman saya rasa. Cikgu rasa Iman Faris kan? Ya, Iman. Okey, baik. Iman dapat gambar apa, Iman? Saya dapat gambar muruku. Muruku. Okey, silakan Iman. Sebutkan nama pula. Ayat songsang anda. Cara 3 ke Iman ataupun cara 1? Cara 2. Cara 2. Okey, baik Iman. Okey, bacakan ayat songsang Iman. Di dapur, Puan Bawani sedang menggoreng muruku. Boleh Iman tunjuk pada kami? Okey. Di dapur, Puan Bawani sedang menggoreng muruku. Okey, baik. betul. Terima kasih Iman, betul. Terima kasih Iman dan juga terima kasih kepada anda semua. Dan sebelum kita mengakhiri penerakan kita, mungkin kita boleh minta salah satu murid daripada di kalangan murid kita yang ada dalam talian untuk memberikan rumusan kepada penerakan kita. Okey, baik murid-murid, sebagai rumusan penerokaan kita pada hari ini. Okey, baik cikgu nak tanya, apa yang murid dapat pada hari ini hasil penerokaan kita? Ya. Okay, siapa boleh bantu? Ya, Kisha. Hasil penerokaan pada hari ini, kita dapat mengenali budaya kaum lain yang sangat unik dan istimewa. Bagus, terima kasih Kisha. Okey. Baik, ada siapa lagi yang nak bagi rumusan? Ramai. Sean, boleh Sean pilih tak? Saya, dari tadi lah Ego. Taranija. Ya, yang angkat tangan tadi. Okey, Taranija. Hasil penerokaan pada hari ini, kami menerka cara membina ayat songsang dengan cara yang mudah dengan teknik ABC.
Okey, terima kasih sangat ya. Dan juga terima kasih kepada anda semua sebab memang nak juga mengambil bahagian untuk menjawab ke semua soalan yang kita ada ya. Terima kasih, berikan tepukan kepada diri anda semua. Dan sebelum kita mahir, mungkin cikgu pun boleh berikan rumusan kepada penerokan kita. Okey, Cikgu Zul. Okey, pada akhirnya penerokan kita hari ini, salah satunya kita dapat mengenali makanan tradisi masyarakat majmuk di Malaysia. Dan seterusnya Cikgu Yati. Okey, baik. Untuk penukaran tadi, ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang, satu saja murid-murid di talian dan juga murid-murid di rumah perlu ingat. Okey, ayat susunan songsang, tengok saya pun dah rasa nak makan ni sebenarnya. Ayat susunan songsang tidak mengubah maksud. Itu murid perlu ingat. Tidak mengubah maksud, Sean. Kedudukan sahaja. Cuma kedudukan sahaja diubah. Jadi maksudnya tidak berubah. Ayat susunan biasa maksud begitu, bila ditukar ke dalam bentuk ayat susunan songsang membawa maksud yang sama. Okey, saya rasa itu sangat penting jugalah. Maknanya kita ada pelbagai cara untuk menyampaikan mesej ataupun maklumat kami. Tetapi seperti yang disebutkan tadi, memang ada banyak cara lah. Mungkin kalau kita dah bosan dah dengan cara penyampaian ataupun cara percakapan yang biasa, kita boleh songsangkan ayat kita untuk menjadi pelik tetapi betul. Okey. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Yati dan juga Cikgu Zul atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Ilmu cikgu sangat saya hargai. Betul lah? Itu ayat songsang. Betul Amat saya hargai. Okey. Lebih kurang betul lah. Okey, bolehlah. boleh. Cepat belajar, Sean. Dengan bantuan cikgu semua memang semua jadilah. Dan juga kepada kawan-kawan saya ada dalam talian. Ya, kita ada Kisha, Aiman, Intan, Tara Nija, Jaysri dan juga Iman. Terima kasih kerana bersama kami, bersama kita. Berikan tepukan lagi sekali kepada anda semua. Dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Harap program kita pada hari ini, penerokan kita pada hari ini memang membawa manfaat kepada anda semua. Dan selain daripada kita belajar makanan ini, memang kita kenalah menghargai budaya kita, budaya Malaysia yang memang kaya dengan pelbagai kaum, kaya dengan pelbagai bangsa dan juga pelbagai budaya, dan juga sangat-sangat kaya dengan pelbagai makanan yang saya akan nikmati nantilah, sebab sekarang SOP saya kena makan di tempat yang sesuai dengan dan juga kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teroka di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM